أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Tuan dan puan-puan yang dirahmati, syukur alhamdulillah sekali lagi kita diberi keinginan untuk bernafas seterusnya sama-sama kita membuktikan rububiyah kita kepada Allah di rumah Allah yang mulia ini, dan seterusnya Allah membukakan hati kita sama-sama berada di satu majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka yang menguruskan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insyaAllah kita sambung muka surat 200 yaitu 5 sifat tercela. 5 sifat tercela. Qala musannif rahimahullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, laula khamsu khisalin lasa'an nasu kulluhum salihina al-qana'atu bil jahli wal hirsu ala dunya wasyuhhu bil fadli wa riya'u bil amali wal i'ja'u bil ra'i. Maksudnya jika bukan kerana 5 sifat tercela ini, maka manusia akan selamat daripada kemusnahan. Beberapa sifat tercela tersebut adalah: yang pertama, merasa puas dengan kebodohan. Yang kedua, sifat tamak terhadap dunia. Yang ketiga, sifat bakhil dengan harta yang lebih. 4, riak dalam setiap amal perbuatan. 5, kagum dengan pendapat diri sendiri. Berhubung dengan perkara pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Dalam hadis lain, baginda SAW bersabda, dosa orang alim itu 1, sedangkan dosa orang bodoh itu 2. Dalam riwayat lain, baginda SAW bersabda, zuhud dalam urusan dunia itu akan menenangkan hati dan badan, sedangkan suka pada dunia itu akan membebani hati dan badan. Yang pertama sekali, sifat-sifat tercela inilah membawakan manusia hidup dalam kancah kemusnahan. Yang pertama, merasakan puas dengan kebodohan. Bila manusia ini jahil, maka sudah pasti dia akan memberi pandangan, memberi fatwa, adapun amalannya semua tidak berdasarkan dengan ilmu. Dan hari ini memang terdapat ramai yang jahil, yang
segera memberi pandangan dan pendapat mereka. Apa saja isu yang dibangkitkan di kalangan masyarakat, lalu mereka segera memberi fatwa mereka sendiri. Tidak ada isu tarian dalam berfikir. Orang yang bukan ahlinya pun nak berbicara. Maka di situ timbullah huru hara satu golongan yang mempertahankan, satu golongan yang menyesatkan. Masakan orang yang makan apple boleh menceritakan rasa keenakan durian, wahai yang membenci durian, dan tidak merasa itu sedap keenakan rasa durian tersebut. Maka kalau kita nak tahu sesuatu perkara, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita nak tahu sesuatu perkara, hendaklah tanya kepada ahlinya. Kita nak beli durian, sebelum beli durian, tanya kepada orang yang tahu durian pun tak nak. Susah kata rasa durian, makan pun tidak, tahu pun tidak. Mana mungkin tidak akan ceritakan sedapnya durian? Tak mungkin. Maka kebodohan manusia ini dah kadang-kadang akan membawa kepada bencana, dan Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Bab dunia ini pandai sekali, tetapi bab urusan akhirat dia ini jahil. Sebab apa? Sebab manusia ini penghujungnya dia akan pergi kepada akhirat. Sebab itu Rasulullah SAW tidak mengajarkan bagaimana kita nak membina bangunan, bagaimana kita nak mencipta kenderaan dan sebagainya. Rasulullah mengajarkan akhirat. Kerana dunia ini manusia, Allah kurniakan manusia ini akal fikiran dan mereka mampu mencipta, merancang hal-hal dunia, tetapi dunia mesti berpanjang dengan akhirat. Baik, yang kedua, sifat yang tercela yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali ialah sifat tamak terhadap dunia. Dengan sifat tamak kepada dunia ini juga dah membinasakan manusia. Pada ayat ini tak cukup nak berpuluh juta ini sifat tamak. Bila sifat tamak ada, maka manusia itu dengan sendirinya lalai terhadap halal dan haram menjadi. Kerana sifat zuhud ini akan menenangkan hati dan badan, sedangkan suka pada dunia itu akan membebani hati dan badan. Kalau tak percaya, hajat terhadap dunia bila kita tidak tercapai, dalam semayang pun kita terpindah, dalam nak tidur, sebelum tidur pun kita terbayang-bayang, aku dapat contoh kan, dia akan terbayang. Masih mengenai zuhud, Rasulullah SAW pernah bersabda, alangkah indahnya kehidupan dunia bagi orang yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengerjakan perkara di akhirat sehingga mendapat keridhaan Tuhan. Alangkah buruknya kehidupan dunia bagi orang yang disebabkan dunia telah memalingkan dirinya daripada kehidupan akhirat dan menjauhkannya daripada keridhaan. Maksud zuhud ni kadang-kadang kawan-kawan, zuhud tidak menghalang seseorang itu mencari kekayaan, tidak menghalang seseorang itu berurus dengan kekayaan yang dicari. Dia bukan letak dalam hatinya, tetapi dia letak di tangan. Semakin kaya, semakin kuatnya dia menjerum.
Semakin Allah Ta'ala kurniakan harta yang banyak, semakin dia wakaf kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu satu pernyataan yang tidak akan merugikan manusia selama-lamanya. Ini tawaran daripada apa? Tawaran daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang ini Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, adakah mau aku tunjukkan satu pernyataan yang tidak akan membuat selama-lamanya? Mu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Beriman dengan Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, lalu dengan jiwa. Ini Islam. Sebab itu mati syahid ini adalah cita-cita setiap umat Islam. Tetapi pengorbanan mesti bermula dengan harta benda itu. Mesti bermula dengan diamwalikum, harta benda. Dan sampai satu tahap bila dicabar, tanah air kita diserang dan sebagainya, agama kita ini diserang dari berbagai sudut, maka di sini kita kena pertahankan harta dengan nyawa. Dan inilah yang sedang berlaku. Freemason dan Illuminati sedang menghadapi dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar gerakan dua gerakan ini, Freemason dan Illuminati, yang sedang merancang diberi satu nama apa dia? New World Order. Dan kita umat Islam hari ini ditipu dengan perancangan mereka. Kita mengagung-agungkan demokrasi, menjadikan Tuhan dan Al-Quran jadi menurut. Ini perancangan yang berapi oleh Rothschild dan Rockefeller. Mereka kontrol minyak, mereka kontrol nilai mata wang, dan juga mereka kontrol ubat, menciptakan ubat-ubatan untuk membunuh manusia secara perlahan. Jadi kalau tuan-tuan membuat ubat itu adalah racun. Bila dikatakan ubat, kita makan akan sembuh. Tetapi orang yang darah tinggi, orang yang sakit jantung, orang yang kencing manis, akhirnya membawa mereka ke tidak akan sembuh dalam penyakit. Sebab yang menahan penyakit itu supaya penyakit tidak. Ini perancangan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan lihat, dia orang punya logo apa dia? WHO, ada ulam lilit. Bukan? Sebenarnya dalam maksud immunity ini, ulam lilit itu satu batu yang bersih, membawa maksud adalah racun. Tuan-tuan balik ni kena kaji apa dia itu Freemason, apa dia itu Illuminati, dan mereka menciptakan isu politik supaya rakyat kita semua berdamai. Ini untuk mencapai baik. Jadi support orang Islam ni wajib kaya. Kalau kita tak kaya, bagaimana kita nak berjihad dengan harta benda? Jangan kita ni support kononnya kita ni tak perlu mencari abuan dunia, kita biarkan sajalah. Jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat. Berhubung Nabi Rasulullah SAW, manusia yang paling berat siksaannya kelak pada hari kiamat adalah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahawa pada dirinya terdapat kebaikan, padahal sedikit pun tidak ada kebaikan pada dirinya.
Dalam hadis lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperlihatkan kepada orang lain bahawa dirinya takut kepada Allah melebihi keadaannya sebenarnya, maka dia adalah orang munafik. Jangan kita pula setiap amalan kita nak menunjuk kepada manusia lain. Kemudian yang dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan syurga bagi setiap orang yang dia kalau kita ini masalah hati, iaitu masalah hati. Sebab itu hati kita kena sentiasa bersih dengan bersifat, banyakkan selawat, banyakkan baca Al-Quran. Hati ini dia bolak balik, sekejap jadi baik, sekejap jadi tak baik. Kadang dia ni dapat ikut arahan, ikut apa, bisikan malaikat, kadang-kadang gagal, kalah dengan syaitan. Dan yang kelima, kagum dengan pendapat diri sendiri. Ini yang cukup bahaya. Akulah betul. Barang siapa yang kagum dengan pendapat dirinya sendiri, bila ditegur, dia tidak boleh menerima teguran, itu sudah mengambil sifat siapa? Iblis. Bila Allah perintahkan Iblis supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, Iblis enggan, lalu Iblis jawab apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah yang busuk. Jangan sama sekali kata I am best. Itu membawa sifat menyombongkan diri dan juga sifat riak pun ada, ujub pun ada. Sebab itu kena belajar tasawuf supaya kita dapat bersihkan sifat-sifat mazmumah. Syariat ini adalah pembuktian. Manakala tasawuf ini untuk mencapai makrifat dan hakikat kita mengenali Allah, maka disitulah kira akhlak yang baik, hati yang baik. Mudah-mudahan kita ini menjadi seorang yang apabila kita mati, jadilah mereka yang qalbun salim. Hanya mereka yang menghadap Allah dengan hati bersih suci murni akan ditempatkan dalam syurga. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada sifat, tidak menjadikan kita seorang yang jahil, tidak menjadikan kita seorang yang tamak kepada dunia, tidak ada menjadikan kita seorang yang bakhil terhadap harta benda kita, dan menjadikan kita, karena tidak menjadikan kita ni yang cintakan dunia, lupakan akhirat, dan jauh sekali kita berbangga dengan pendapat kita sendiri. Aku lupa hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tentang masalah salam dan jabat tangan dalam kitab Sulami As-Sufyan, dia menyatakan bab salam jabat tangan yang dikatakan sunat bila kita bertemu, sunat dalam bagi salam dan jabat tangan, dan cara jabat tangan dari Allah SWT. Bila habis saja selesai satu majlis, maka hanya perlu diberi Assalamualaikum, tidak perlu jabatan. Itu ada dalam kitab Sulami Al-Sufyan. Jadi nak salam selepas salat, waktu subuh dan waktu asar, selepas salat subuh ataupun asar, kerana selepas subuh dan asar tidak ada salat.
Adapun zuhur maghrib isya tidak perlu selesai salat dengan bersalam. Kata Imam Nawawi dan juga dalam kitab Sulamnya Al-Quran, dia kata kalau siapa mengikatkan lepas salat itu salam itu adalah sunnah ataupun hukumnya sunnah maka hukumnya haram. Jadi biarlah kita ini buat berdasarkan ilmu yang kita berada. Itu saja perkenalkan sedikit kebetulan